Baiklah, kumpulan penasihat COVID-19 Sarawak sedang berunding dengan pembekal vaksin bagi memastikan pembelian lancar. Dan untuk laporan penuh langsung ke RTM Kuching bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan Azizi. Baik, terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam hormat. Keputusan Kerajaan Persekutuan yang meluluskan permohonan Sarawak untuk membeli vaksin sendiri dilihat amat bertepatan dan disambut baik. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu langkah itu sekaligus mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat di negeri ini. Jelasnya, kumpulan penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC kini sedang melakukan rundingan dengan pembekal vaksin bagi tujuan tersebut untuk memastikan tujuan pembelian vaksin berjalan lancar, terutama untuk diagihkan kepada penduduk di luar bandar. So far, the SCOVAC Sarawak COVID Immunization Advisory Group, they are negotiating with the various vendors, suppliers. The final decision still waiting to know who can supply. We are very grateful that the federal government has July, August giving us about 1 million doses for July, 1 million doses for August. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau program pendaftaran COVID-19 di Dewan Masyarakat Stapok. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kawah memberitahu pelbagai strategi dilaksanakan untuk mendekati penduduk di sekitarnya untuk mendaftar vaksin COVID-19. Ini termasuk pendaftaran secara manual. 5 kaki tangan RTM Sri Aman antara yang hadir menerima suntikan vaksin dos pertama COVID-19 hari ini bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Mereka terdiri daripada pengurus stesen RTM Sri Aman, Erma Kartika Zaini, Ketua Unit Rancangan Senah Ukong, wartawan Rosita Ampong, juru kamera Syamsul Sahbudin dan penyampai radio Sri Aman FM, Dayang Nurliza Abangdit. Hari ketiga pemberian vaksin COVID-19 di Dewan Suara Sri Aman menyaksikan kehadiran sejumlah 252 penerima vaksin. Majoriti penerima adalah golongan petugas barisan hadapan dan kumpulan komorbid. Okey, sekejap lagi selepas ini saya akan diberi suntikan vaksin COVID-19. Ini masa yang saya tunggu-tunggukan selama ini. Sebenarnya saya telah lama pun mendaftar melalui aplikasi MySejahtera dan inilah saat yang paling saya tunggu bersama dengan beberapa orang lagi rakan setugas saya. Dan bagi saya, vaksin ini, suntikan vaksin ini amat penting bagi saya memandangkan kami adalah golongan yang sering kali pergi ke lapangan untuk mendapatkan maklumat terkini. Segala proses pemberian vaksin berjalan lancar di setiap kaunter dengan petugas kesihatan banyak membantu memudahkan segala urusan. Dan sepanjang proses imunisasi, saya melihat prosesnya agak cepat, agak teratur dan petugas-petugas di sini juga amat membantu. Secara peribadi memang perlulah vaksin itu diberikan untuk semua staf dan kita di Sri Aman bertuah sebab kita diberi ruang untuk menerima vaksin untuk batch ini ya. Kita harap masyarakat di luar sana yang belum dapat vaksin ini tidak ragu-ragu untuk menerima vaksin bila sampai masa giliran diorang nanti. Esok, pemberian vaksin masih lagi diteruskan bertempat di Hospital Sri Aman dengan sebahagian besar daripada penerima adalah golongan berisiko tinggi atau komorbid termasuk warga emas. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sri Aman pula menyasarkan 80% penduduknya yang layak untuk menerima vaksin. Sarawak berkemungkinan tidak akan melonggarkan syarat kuarantin wajib 14 hari untuk mereka yang masuk ke Sarawak walaupun kebanyakan kes di Sarawak kini merupakan jangkitan tempatan. Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai berpendapat kuarantin wajib adalah perlu kerana masih terdapat kes positif dikesan dalam kalangan mereka yang sedang dikuarantin wajib.
Namun Dr. Anwar Rapai berkata yang lebih membimbangkan adalah varian COVID-19 seperti varian Afrika Selatan dan varian-varian lain yang terdapat di Semenanjung. Varian ini jelasnya belum diketahui tahap keberjangkitan dan tahap reaksi terhadap vaksin COVID-19 sedia ada. Kita takutnya positif with a variant which might not be effective, yang tidak efektif untuk vaccination unless kita dah ada more than 70% of all people dah vaksin, mungkin then we can consider. Tetapi at the moment, our cases are still high. Okay, our own cases are still high. Jadi sebabnya kita perlu juga 14 days ni. Dr. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan dalam sesi langsung di laman Facebooknya. Beliau yang juga adu nangka tidak bersetuju sekiranya pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 ditempatkan untuk dikuarantin di rumah kerana bimbang pesakit tidak berdisiplin. Katanya walaupun jumlah pesakit di pusat kuarantin dan rawatan pesakit berisiko rendah PKRC di Sibu kini meningkat, tetapi pihak Angkatan Tentera Malaysia juga telah diminta untuk menambahkan jumlah katil di PKRC College Laila Taib. Selain itu, beberapa buah PKRC di Sibu juga masih belum diaktifkan. Dalam perkembangan lain, Dr. Anwar turut mendedahkan sebanyak 85 buah sekolah di Sibu telah terjejas dengan kes positif COVID-19 sejak 2 minggu lalu. Setakat ini, sebanyak 177 kes positif melibatkan guru dan pelajar. Lebih 3,700 orang telah menjalani ujian calitan COVID-19 melibatkan kes di sekolah di bahagian berkenaan. Bintulu FM menerajui siri Jelajah Ramadan RTM 2021 untuk laluan ke-6 di Sarawak bermula hari ini. Program Juadah Ramadan Bintulu FM diagihkan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di 4 lokasi sekatan jalan raya di bahagian Bintulu. Untuk perisian lanjut, kita terus bersama Iskandar Shah yang kini berada di lokasi. Silakan Iskandar. Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam sejahtera. Hari ini merupakan 25 hari bulan April 2021 bersamaan dengan 13 Ramadan 1442 Hijrah, dan hari ini merupakan hari ke-13 umat Islam di seluruh Malaysia menunaikan ibadah puasa. Untuk perkongsian mengenai siri Jelajah Ramadan Bintulu ini, kini bersama saya ada sekarang ini iaitu Puan Ruth Ampong, Ketua Unit Rancangan. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Selamat pagi. Jadi Puan, boleh tak terangkan program yang berlaku pada hari ini? Baik, pelaksanaan program Jelajah Ramadan RT Bintulu hari ini kita laksanakan ataupun jalankan secara ringkas, memandangkan Bintulu masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat SOP diperketat yang telah pun bermula 14 April lepas hingga 27 April ini nanti. Antara SOP dalam tempoh PKPB SOP diperketatkan adalah tidak dibenarkan penganjuran sebarang penganjuran majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Jadi oleh itu pendekatan kita bekerjasama dengan Urustia saudara kita ataupun USK bahagian Bintulu melaksanakan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf dan juga pengagihan juadah berbuka puasa kepada frontliners kita ya. Dan bagaimana pula pengagihan sumbangan hari ini, Puan? Baik, pengagihan sumbangan hari ini untuk sumbangan pada golongan asnaf, kita bersama dengan Tuan Jamal Abdullah daripada Urustia saudara kita turun ke lokasi Sungai Pelan dan penyerahan kita serahkan, sumbangan kita serahkan kepada Puan Amira, iaitu salah seorang ahli jawatan kuasa Urustia saudara kita yang menetap di Sungai Pelan. Jadi beliau adalah wakil kepada 20 penerima ataupun 20 penerima daripada golongan asnaf tadi kita serahkan kepada Puan Amira.
Saya kira setakat ini saja dahulu pengisian program Juadah Ramadan Bintulu FM daripada saya Iskandar Bintulu. Kita kembali kepada rakan penyampai. Terima kasih Iskandar. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Azizi, terima kasih. Baiklah, peranan media bantu lancarkan